Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya. Selamat datang ke kelas lecture. Selamat datang ke kelas lecture kursus CFT 1093 komputer dan seni. Okey, untuk minggu yang terakhir saya yakin ni minggu terakhir. So 21 hari bulan 6 2020. So dalam kelas terakhir ni saya rasa kita boleh rumuskanlah perbincangan sesama kita. Mungkin ada sesiapa ingin beri pandangan ataupun khusus kepada perbincangan secara menyeluruh dalam aspek semua topik yang kita telah pelajari melalui kelas online dan juga kelas bersemuka yang kita buat sepanjang semester ini. So mungkin saya nak recap sedikit beberapa topik. Saya rasa tak perlu slide supaya nanti kita boleh bincang mungkin secara santai saja. Okey, boleh Boleh, Doktor. So nanti kalau saya minta feedback nanti kena respon lah. Jangan saya duk cakap seorang-seorang je. Kesian saya. Okey. So dalam minggu pertama awal semester kita mungkin bincang. Baik, Doktor. Kita bincang berkaitan dengan expectation komputer dan seni, apa yang kita bakal pelajari dan juga apa yang kita perlu sediakan dalam kursus-kursus dan juga assignment yang perlu dilaksanakan. Okey, mungkin daripada awal kita mungkin bincang sikit konsep asas komputer, macam mana asal usul komputer, sejarah komputer dan juga apa konsep di sebalik komputer itu sendiri. Saya ingat komputer sekarang ni telah menjadi satu orang kata device ataupun teknologi yang diguna pakai dan diterima umum. Selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Tapi persoalannya di sini macam mana kita gunakan teknologi komputer yang kita ada ni dalam mengadaptasi dan juga menghargai atau memberi nilai tambah kepada seni itu sendiri. Sebab tu kita cadangkan pelajar-pelajar kita untuk mengikuti kursus komputer dan seni. So dua aspek yang penting dalam kuliah sepanjang semester ni adalah konsep asas dan juga prinsip asas komputer dan juga prinsip seni, reka bentuk dan juga industri yang berkaitan dengan teknologi kreatif ataupun digital art. Kalau kita guna teknologi komputer, bermaksud kita telah berpindah daripada art secara konvensional ataupun tradisional kepada digital art. So kita bincang sedikit juga berkaitan dengan digital art. Macam mana kita boleh menggunakan teknologi komputer yang ada untuk memberi nilai tambah kepada apa? Kepada hasil seni rekaan, terutamanya dalam media digital. Mungkin ada siapa nak tambah? Tak nak ulas? Mungkin saya nak tanya sedikit sebelum saya ulas lagi dengan lanjut. Pelabur semua dah tahu kan sedikit sebanyak berkenaan sejarah komputer. Mungkin boleh cerita sedikit sesiapa yang boleh bagi feedback. Di mana bermulanya komputer ni ataupun teknologi komputer ni bermula seawal bila, dan juga mungkin apa yang menarik ataupun apa yang para pelajar dapati daripada kursus ini berkaitan dengan teknologi komputer, sejarah perkembangan dia dan juga evolusi yang telah berlaku. Silakan. Siapa nak jawab? Mana ni? Tak ada. Saya panggil nama ni nanti.
Okey, kalau tak ada saya habiskan dulu. So kita juga pelajari macam mana software di sebalik hardware yang kita tahu. Komputer terdapat berbagai jenis komputer dan juga evolusi boleh rujuk daripada YouTube YouTube yang saya dah buat, bagaimana evolusi sesuatu teknologi komputer bermula daripada awal sehingga ke hari ini. Okey, dan juga saya juga telah berkongsi dalam lecture sebelum ni berkenaan dengan evolusi software, Windows, dan juga perisian yang telah berlaku sepanjang zaman. Dan juga bila kita cakap berkenaan dengan komputer ni, kita tengok juga dari sudut mobile devices, sebab dia tak ada banyak beza, cuma fizikal je berbeza. Di mana penggunaan device ataupun perkakasan tertentu bergantung kepada keperluan kita. So kalau kata nak buat art kreatif, mungkin kita lebih sesuai menggunakan komputer atau desktop. Kalau untuk komunikasi, mungkin kita boleh guna tablet ataupun smartphone. Okey, yang seterusnya kita tengok dari aspek seni itu sendiri. Macam mana seni digital ataupun seni visual digital ni dapat kita buat menggunakan teknologi komputer. Dan juga kita mempelajari juga berkenaan dengan perisian yang umumnya digunakan dalam penghasilan digital art ni. Okey, banyak perisian. Okey, boleh namakan tak perisian-perisian? Boleh bagi pelajar bagi respon sikit perisian dan juga kelebihan ataupun kelebihan menggunakan perisian tersebut. Okey, Amirul, boleh bagi respon? Amirul ada? Okey, dah ramai ni. Okey, Nurul, boleh respon sikit soalan saya tadi? Kita lebih kepada perbincangan je ni. Tak ada kuis ke apanya. Jangan risau. Hanya kita nak tengok pendapat. Okey, software apa yang rasa sesuai ataupun yang kita gunakan dan mungkin kelebihan dia juga. Macam mana kita boleh kenapa software tu dipilih dan nama software tu. Boleh bagi contoh? Tak ada respon ni. Okey, teruskan. Muhammad mungkin nak jawab. Perisian doktor Okey, perisian ni dia ada 3 jenis. Pertama, perisian sistem pengendalian, perisian aplikasi dan juga utility. Kalau pengendalian ni yang paling utama lah, seperti yang kita ada iaitu OS, operating system, mana ada Windows, Linux dan macam-macam lagi lah. Selain pada itu, kita ada juga aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, semua tu. Photoshop, semua tu. Utility ni pula macam virus, antivirus, AVG, Kaspersky dan semua tu lah. Jadi perisian ni memainkan peranan penting dalam sebuah komputer untuk memastikan suatu sistem tu berjalan dengan input output tu berjalan dengan lancar. Tu je, Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Okey, dari aspek konsep asas seni, kita juga sentuh sedikit berkenaan dengan konsep asas seni di mana menjadi rujukan dalam penghasilan seni digital tersebut. So mungkin ada sesiapa yang boleh bagi pandangan ataupun boleh berkongsi sedikit apakah konsep-konsep asas seni dan juga prinsip-prinsip yang kita guna pakai dalam penghasilan ilustrasi digital kita. Okey. Siapa nak bagi respon? Kita lebih kepada refleksi hari ni. Kita tengok sebab kita dah penghujung semester ni. Saya kalau boleh nak check balik lah sama ada pelajar-pelajar kita ni dapat memahami ke ataupun mengikuti dengan sepenuh hati kursus yang kita ambil dan juga assignment yang kita telah buat.
Okey, siapa nak ni? Mungkin ada volunteer. Okey, Siti, Aisyah. Ada yang baru masuk, kita bagi pada yang baru masuk ni pun boleh. Okey, siapa lagi yang boleh jawab ni? Banyak rujukan-rujukan dia. Boleh, kita nak tengok apa yang you dah pelajari, apa yang supaya pelajar kita faham dan apakah refleksi. Sebab ilmu ni kalau kita tidak diulang ataupun tidak diingatkan selalu, dia akan hilang. Jadi kita berkongsi dan juga kita boleh lahirkan aspirasi ataupun kefahaman kita. Kita lahirkan kefahaman kita dengan berkongsi dengan rakan-rakan. Okey, tak ada ni. Mana ni? Saya panggil nanti ni. Okey, Abdul Hakim. Siapa ni nak panggil? Saya nak panggil Rawak. Okey. Siapa saya nak panggil ni? Sebelum saya panggil ni. Aizah Husna. Aizah mana? Kita panggil nak. Ni dia baru masuk, dia tak tahu soalan ni, susah. Okey, soalan dia senang je. Apakah prinsip-prinsip seni dan juga konsep asas reka bentuk yang kita telah pelajari ya dalam kuliah kita dan juga dalam kata video YouTube yang telah saya kongsi. Okey, siapa nak jawab? Ini kalau dalam kelas ni saya boleh bagi buku pula lagi ni. Ada lagi buku yang nak bagi ni. Ini saya bagi ni lah. Bagi nantilah saya fikirkan apa nak bagi ni secara maya ni. Okey, cepat. Kita nak sekali jalan je ataupun untuk kita sesi revision, sebab saya nak pastikan pelajar kita telah at least kita dapat memahami secara ringkas dan juga kepentingan teknologi komputer ni dalam penghasilan seni. Tak kisahlah seni digital dan juga seni-seni lain. Cuma seni digital ni adalah seni yang pertama sebelum kita hasilkan seni di peringkat yang fizikal tadi tu. Okey, sama juga, konsep dia sama, cuma ilustrasi dan juga idea yang kita nak terjemahkan bermula daripada ilustrasi. Itu yang penting. So daripada ilustrasi tersebut barulah kita boleh buat artifak-artifak lain yang berbentuk fizikal. Okey, cepat. Aida Mastura. Okey, boleh berkongsi tak sedikit beberapa perkara yang kita telah pelajari, okey, dalam aspek konsep asas seni dan juga reka bentuk. Tak apa, kalau tak ada jawapan lagi nanti saya tengok siapa yang ada jawapan, nanti boleh terus berkongsi dalam sesi kelas hari ini. Okey, kita juga mempelajari macam mana industri berkembang, maksudnya industri digital art ni. Okey, sejauh mana kepentingan dia dan juga macam mana kita boleh menjadikan seni digital art ni yang berteraskan teknologi komputer ni dapat dikembangkan dan juga dapat diadaptasi di industri. So macam mana penerimaan industri, macam mana keadaan industri yang memerlukan seseorang yang mempunyai kepakaran dalam menghasilkan ilustrasi digital. So itu pun telah dibincangkan melalui beberapa sesi lecture dan juga sesi-sesi perbincangan dalam tutorial saya. Okey, kita juga tengok dari aspek industri, opinion. Okey, kita juga rujuk kepada beberapa video dan juga beberapa pandangan daripada penggiat dalam seni digital. Okey, dan juga perkongsian kerjaya yang mempunyai kerjaya dalam bidang multimedia. Okey, yang juga dibincang kan oleh beberapa panel jemputan yang saya buat videonya yang pelajar boleh rujuk di
YouTube dan sebagainya. Juga kita tengok dari aspek penghasilan secara teknikal. Okey, macam mana kita menggunakan software. Okey. Dan apa teknik-teknik atau tools yang kita boleh gunakan dalam menambah baik hasil ilustrasi yang para pelajar hasilkan. Okey, apa lagi? Ya. Betul. Yang tu. Yang seni digital tu yang ni agak. Yes. Yang ni unsur apa jenis seni digital seperti art game, animation, computer art scene, computer graphics, cyber art, digital illustration, digital imaging. Itu jenis-jenis dia. Itu jenis-jenis. Dan banyak lagi. Maksudnya sini tadi soalan tadi ni lebih kepada konsep asas dia. Okey, konsep asas tu kan dalam teori. Saya ingat para pelajar pun belajar juga dalam teknik persembahan visual. Okey, dan juga konsep reka bentuk. Yang tu pun asas kepada kreativiti sebenarnya. Okey. Okey, bagus. Terima kasih Amirul. Okey. Sama itu. Kita juga fokus kepada kata kesan khas yang kita boleh guna. Okey, teknik-teknik dalam penghasilan ilustrasi digital. Contohnya kita bermula dengan tracing. So tracing kita sempat buat dalam kelas kita, teknik tracing. Dan juga proses-proses penghasilan ilustrasi digital kita bermula dengan konsep, kajian ilmiah dan juga topik yang dipilih. Yang tu dilaksanakan dalam kelas tutorial. So dalam lecture kita hanya cerita secara ringkas saja macam mana projek dan juga expectation kepada assignment. Okey, dan juga dalam lecture juga kita fokus kepada penghasilan ilustrasi digital. Okey, di mana konsep-konsep asas seni dan reka bentuk diadaptasikan dalam setiap ilustrasi yang bakal dihasilkan. Itu yang seterusnya. Kita juga mempelajari dari aspek kata kreativiti kreativiti dalam penghasilan ilustrasi digital. Okey, secara tidak langsung juga kita belajar dari aspek bekerja secara berkumpulan, di mana pembahagian kumpulan telah dibuat dalam penghasilan projek. So yang tu fokus dalam kelas tutorial masing-masing. Okey, kita juga belajar berkenaan dengan perisian-perisian yang sesuai, apa kelebihan dia. Okey, apa kelebihan software-software tertentu dalam melaksanakan projek ilustrasi digital. Okey, ada saya senarai, saya ingat lebih daripada 20 software yang kita guna pakai yang berpotensi untuk para pelajar guna ataupun telah pelajari. Okey, so untuk lebih khusus software tersebut boleh dipelajari secara berterusan. Okay, mungkin ada beberapa perkara lagi yang perlu dipelajari. So yang penting bila kita mempelajari software tu kita kena mahir dan kita boleh hasilkan sesuatu projek atau ilustrasi yang baik. Okey, apa lagi? Siapa lagi nak bagi satu refleksi ataupun cadangan ataupun berkongsi pengalaman dalam mempelajari kursus komputer dan seni ni? Okey. Saya panggil perempuan pula. Siapa lagi yang nak panggil ni? Okey, Atika macam mana? Azlina? Okey, Chin Yifang. Okey. Tak ada ni. Okey, ni ada satu soalan lagi. So, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses cabaran yang kita hadapi dalam mempelajari sesuatu software? Okey, silakan. Tak ada respon ni. Saya nak jawab boleh, sir? Boleh. Terima kasih Fatin. Pada pendapat saya,
halangan ataupun kekangan untuk belajar satu software tu, pertama sekali mungkin daripada segi pemahaman bahasa. Sebab walaupun diterangkan dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, mungkin ada pelajar yang terhad penggunaan bahasa dia, jadi dia kurang faham terma-terma yang disampaikan, macam mana nak guna software, tools yang digunakan, and then teknik yang digunakan tu ada nama dia sendiri ya, ada tracing, ada cropping, ada apa semua, and then mungkin ada certain cara untuk menggunakan software tu ada yang pelajar kurang faham. Dan kedua, mungkin pelajar tu sendiri tak tahu version software tu yang keberapa. Jadi kalau version dia tak tahu, mungkin dia merujuk kepada penerangan version yang lain, jadi dia kurang tahu macam mana nak gunakan software yang version lama dengan version baru. Seterusnya, kekangan atau halangan dalam pelajar untuk mempelajari software adalah mungkin komputer ataupun bahan elektronik yang digunakan tu tak compatible dengan software yang dia download, yang digunakan. Jadi mungkin daripada situ software tu lag ataupun berat. Itu pendapat saya rasa. Okey, terima kasih Fatin. Okey. Itu orang kata cabaran-cabaran lah. Tapi kita sebenarnya kena fleksibel lah. Walaupun ada beberapa masalah, tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Okey, cumanya kita kena lebih bermaklumat lah ataupun berilmu. So sekarang ni sumber rujukan untuk kita pelajari amat mudah. Okey, di website ataupun di YouTube channel dan sebagainya. So yang penting practice make perfect. Okay, and saya suka nak bagi tahu di sini di motivation tu maksudnya mungkin saya boleh petik dari mana saya lupa. Motivation is a fitness for consistency. So maksudnya kita sebenarnya konsisten lah. Okay. So kalau kita tak inspire dengan apa yang kita nak buat, kita tak akan berusaha. So saya ucapkan tahniah jugalah kepada semua pelajar-pelajar yang telah berjaya menghasilkan projek dan juga mengharungi cabaran-cabaran dalam penghasilan assignment dan juga menghadiri kuliah-kuliah online dan sebagainya. Okey, tahniah kepada yang telah berjaya terlibat. Saya pun risau juga takut nanti tak deliver knowledge dan juga ni. Okey, satu lagi mungkin saya nak tanya pendapat sedikit berkenaan dengan penghasilan video di YouTube lah. Yang saya just tak ada masa nak buat sebenarnya. Cuma bila kita ada record, yang mana yang saya rasa untuk kongsi kepada kelas lecture yang tak sempat nak tengok tu, saya just copy dan edit sikit lah upload di YouTube. So sejauh mana YouTube ataupun kandungan yang saya buat ataupun yang saya rujuk atau yang saya share yang telah saya kata minta pelajar untuk tengok dan belajar ni memberi input kepada pengetahuan dan juga kemahiran mempelajari kursus komputer dan seni ni. Okey, silakan. Boleh saya cakap, Doktor? Boleh. Siapa? Nurul? Okey, silakan Nurul. Setiap video yang Doktor upload ataupun setiap video yang Doktor telah masukkan dekat YouTube sangat membantu dan memberi banyak maklumat untuk macam mana untuk menyiapkan tugasan yang Doktor bagi setiap minggu. Video yang telah Doktor upload dekat YouTube pun banyak menunjuk ajar, memberikan cara yang berkesan untuk menghasilkan video, membuat tugasan yang telah Doktor berikan. Secara tak langsung Doktor juga banyak membantu melalui video Doktor sendiri, membantu anak-anak murid Doktor untuk menyiapkan tugasan. Dia juga memudahkan murid-murid ataupun pelajar menyiapkan tugasan dengan masa yang cepat. Pelajar tak ada alasan untuk menyiapkan tugasan sebab Doktor dah beri tunjuk ajar daripada A sampai Z. Video Doktor tu sangat membantulah
kalau boleh kebanyakan lecturer pun buat benda yang sama. Gitu je. Okey, terima kasih Nurul. Saya pun nak atasi lah masalah kan, banyak tanya lagi, jadi saya pun buat satu video macam assignment tu kan, yang berkaitan dengan poster dan juga portfolio. Sebab setiap semester tu agak unik lah sebenarnya, kita tak nak repeat tugasan yang sama, tapi kadang-kadang pelajar terlepas pandang. Saya pun mungkin komunikasi tu kita kadang-kadang kita tak rekod tu tak konsisten, jadi bila kita rekod saya just rujuk tu. Okey, terima kasih. Jadi kita boleh teruskan lah kaedah kini ya. Okey, walaupun nanti kalau kita dah ada kebenaran untuk bersemuka pun, kita boleh guna sebagai medium tambahan lah untuk memberi penjelasan dan juga memberi pencerahan lah yang lebih terperinci. Okey, terima kasih Nurul. Okey, seterusnya kita juga bincang sikit macam mana kata apa expectation yang kita perlu penuhi dalam kursus komputer dan seni. Okey, so kita bincang juga sedikit apa keperluan dan juga percentage ataupun perkara-perkara yang perlu diselesaikan oleh para pelajar di sepanjang semester. Yang tu boleh rujuk tutorial ataupun tutor masing-masing. Okey, yang penting pelajar kena ikuti dengan teliti lah garis panduan dan juga project brief yang telah disediakan. Okey, so saya juga berkongsi dalam lecture juga macam mana kita nak hasilkan pembentangan, sebab biasanya kita akan pembentangan secara face to face, tetapi dalam keadaan yang sukar seperti keadaan sekarang ni, okey, kita buat pembentangan secara video. Jadi video pun saya tengok dari aspek pembentangan. So pembentangan yang lain kita boleh rujuk daripada report dan juga assignment juga quiz yang telah pelajar buat. Okey, so ada apa lagi nak bagi komen, pendapat dan juga apa yang terbuku dalam hati lah sepanjang saya mengendalikan lecture pada semester ni. Saya sebenarnya cuba saya upayalah untuk kata deliver apa yang dapat, apa yang termampu lah, supaya para pelajar kita tak ketinggalan. Sebab kursus asas komputer dan seni ni adalah merupakan kursus yang paling orang kata fundamental untuk para pelajar pelajari ataupun gunakan dalam kursus-kursus yang akan datang. Sebab saya boleh menjangkakan dalam tempoh yang akan datang ni mungkin presentation pun kita akan buat dalam bentuk video. Okey, dan juga mungkin ilustrasi yang para pelajar nak buat, katakan nak buat satu model. Para pelajar perlu tahu konsep seni dan juga konsep reka bentuk. So saya ingat kena betul-betul mahir, dan juga mungkin boleh jadi satu standard untuk kita kumpulkan ataupun buat portfolio dalam bentuk video dan juga multimedia. Jadi saya berpendapat kursus komputer dan seni ni dapat membantu pelajar lah, harapnya dapat membantu pelajar. Okey, sebarang pandangan cepat saya buka kepada dua lagi lah sebab masa pun tak ada dah ni. Okey, mungkin ada dua pelajar kita ingin bagi pendapat dan juga mungkin berkongsi apa pengalaman dia, apa yang telah dipelajari ataupun apa sajalah yang dirasakan berkaitan dengan komputer dan seni ni. Okey, silakan. Ataupun ada soalan ke nak tanya? Saya. Okey, tanya. Betul. Setakat subjek ni saya minta maaf, sebelum tu memang saya masuk subjek tu agak lambat sikit dalam minggu ketiga sebab clash lah. Okey. Jadi macam banyak tinggal lah juga sebab yelah sebab clash. Lepas tu yang keduanya dari segi kata doktor bagi kebebasan nak guna apa-apa aplikasi ataupun Illustrator mana-mana. Jadi macam kata tak terlalu bergantung pada macam kan kalau kita nak buat poster kan kena guna Adobe Illustrator. Jadi macam kata doktor bagi kebebasan nak guna mana-mana aplikasi atau Illustrator untuk buat benda tu. Jadi macam kata saya sebenarnya buat poster pun bukan berpandukan pada Illustrator, tapi saya gunakan aplikasi lain untuk macam kata nak kasih gambar tu lagi cantik sebenarnya. Okey.
Lepas tu yang keduanya macam saya kata tadi, saya setuju yang pandangan Nurul Famaliana tadi, video doktor tu sebenarnya pun banyak bantu juga sebab channel saya pun terfikir macam mana nak hantar kerja ni, macam mana nak buat macam ni. Lepas tu bila tengok video doktor tu memang bantu saya lah, especially nak hantar kerja khusus. Lepas tu tiap-tiap minggu ada kelas mananya ada video yang doktor tunjukkan kritik foto, perkembangan komputer tu sebenarnya bantulah saya sebenarnya untuk faham, bukan saja kita buat secara secara buat melalui fizikal, tapi kita buat secara mental sebab kita boleh tahu sikit lah sejarah dia. Itu saja boleh saya komen. Okey, terima kasih Muhammad. Okey, ada lagi? Dia yang penting kat sini, apa saja yang kita belajar sebenarnya kita kena orang kata apa, selalu self check apa yang kita perlu tambah baik. Kadang-kadang bukan semua, maksudnya dalam belajar di universiti ni, mungkin kebanyakan pelajar ni pelajar tahun 1 dan 2 ni baru kan, biasanya kita tak boleh mengharapkan 100% daripada pensyarah, sebab pensyarah dia mungkin mengajar berdasarkan silibus yang dah diberi, tapi maksudnya penerimaan pelajar tu kena lebih kata proaktif, maksudnya apa saja soalan yang mungkin kita boleh belajar bersama-sama. Sebenarnya garis panduan silibus tu adalah hanya untuk kita skopkan penilaian kita, tetapi knowledge sebenarnya dia berkembang. Okey, jadi kita terpaksa cepat dalam menghadapi ataupun menerima sesuatu perubahan. Okey, sama ada yang penting ni adalah kreativiti dan juga kesungguhan. Itu yang saya nampak lah. Okey, so kalau kata kita tak faham, kita ada sumber rujukan. Kalau tak ada nak tanya, mungkin tanya jugalah saya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya bagi cadangan untuk mencari jawapan tersebut. Okey, so okey, bagus. Okey, terima kasih atas pandangan. Okey, dan juga kita juga buat beberapa ni lah, orang kata apa, self check. Okey, setiap progress, kalau dalam kelas tutorial saya memang ada progress presentation. Untuk sebenarnya dalam progress presentation tu memang kita dah tengok lah sedikit sebanyak perkembangan. Cuma untuk pembentangan akhir ni kena lebih mantap lah, sebab saya sebenarnya para pelajar semesta ni memang ada kelebihan, sebabnya dia telah orang kata menghasilkan video presentation. Okay, kalau live presentation tu mungkin ada banyak lagi yang kita nak tengok. Okay, tapi video kita berdasarkan video, sebab tu saya emphasize kepada video yang dihasilkan untuk menggantikan kata apa, exact atau pembentangan. Okay, so ada apa lagi daripada kelas lain, kelas yang di luar tutorial saya? Okay, untuk assignment boleh rujuk direct dengan Twitter masing-masing. So apa lagi yang kita belajar? Okay, yang dia lagi satu, komputer dan seni ni bukan tertakluk kepada silibus yang kita belajar ni. So ilmu ni sentiasa berkembang, boleh rujuk dari mana-mana kata sumber yang yang boleh dipercayai, termasuk pelbagai media sekarang ni, blog, YouTube, apa lagi, website dan juga buku e-book dan sebagainya. Okey, so ada apa lagi? Last soalan terakhir ataupun komen ataupun pendapat terakhir sebelum kita akhiri kuliah pada hari ini. Okey, ada? Tak ada? Saya sir. Okey. Saya sir. Okey, Hanif, cepat. Saya sir. Okey, Hanif. Okey, silakan. Okay sir, sebenarnya saya tak berapa mahir. Okey sir. Untuk subjek komputer dan seni ni saya belajar banyak sir. Pertama saya belajar untuk buat poster. Okey. Mula-mula saya tak mahir sebenarnya gunakan Photoshop ni, tapi dengan bimbingan dengan YouTube saya berjaya buat poster. Okey. Dan saya berjaya siapkan semua tugas yang diberikan dengan cepat. Cepatlah juga. Terusnya saya belajar dalam komputer dan seni ni, saya belajar tentang computer evolution. Okey. Saya belajar komputer berkembang dari semasa ke semasa sampailah sekarang. Okey. Seterusnya saya belajar tentang OS, operation system. Okey. Untuk operation system ni ada banyak sebenarnya saya belajar. Ha. Pertamanya
Android, iOS, Windows. Banyak lagi kot. Seterusnya saya belajar pasal prinsip seni, cara nak buat video. Okey. Okey, untuk prinsip seni ni saya belajar macam mana nak buat video tu lebih menarik. Mula-mula saya masuk UMK ni, saya belajar buat video hanya bodoh-bodoh je. Tapi bila masuk komputer dan seni ni, video yang saya buat semakin bagus. Oh, ya ke? Ramai yang puji tu sebenarnya. Okey. And then and lastly, saya belajar macam mana untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya sebenarnya tak kenal pun ahli kumpulan saya. Okey, tapi projek Saya jalan. interaksi dengan dia orang untuk buat video, kerjasama dengan dia orang buat video. Okey. Projek jalan sir. Hantar awal lagi sir. Okey, so maksudnya kalau tak ada Itu je kot, sir. projek boleh jalan Okey. Tu je kot sir. Okey, terima kasih Hanif. Okey. So banyak ya sebenarnya kita belajar juga skill orang kata kemahiran insaniah, komunikasi dan juga macam mana kita coordinate disebabkan menggunakan platform ni. So saya rasa mungkin kita boleh berbincang lagi di masa yang akan datang kalau dalam kelas-kelas yang lain ataupun mungkin dalam kelas lain yang saya terlibat. Okey, so saya ucapkan selamat maju jaya semua. So dalam lecture-lecture yang sebelum ni saya mohon maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa ke ataupun ada apa-apa yang menyentuh perasaan dan juga mungkin secara tidak sedar lah atas kelemahan saya sendiri. Dan juga mungkin orang kata kadang-kadang saya sebenarnya kalau boleh sebenarnya memang tak sempat jugalah nak entertain semua pelajar. Ramai kan pelajar komputer seni ni, utamanya dalam kelas lecture, tutorial dan sebagainya. Okey, sebab setakat yang saya boleh respon, saya respon. Kalau yang saya tak sempat respon direct ke lambat atau tertinggal nak respon tu, saya mohon maaf. Okey, mungkin boleh tanya kawan-kawan yang lain, boleh rujuk juga di YouTube dan juga di rakaman-rakaman lecture yang saya buat, ataupun kalau ada masa tanya balik kemudian ke, ataupun itu sajalah. Saya ingat sekadar itu saja. Okey, saya mohon maaf dan gunakan ilmu yang dipelajari dengan bermanfaat dan juga harap subjek komputer seni ni dapat menambah baik projek-projek ataupun assignment yang bakal pelajar-pelajar laksanakan atau buat dalam semester-semester yang akan datang. Okey. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat maju jaya. Okey, pastikan assignment tu hantar, jangan tak hantar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor atas ilmu yang diberi. Semoga terima kasih. Saya sedih Doktor. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin lagi. Raya lagi kan? Selamat Hari Raya. Raya. Tak apalah. Nyanyi Mirul. Kalau ada masa nanti, kalau dah ada orang kata dah boleh face to face datang ke kampus nanti, kita boleh jumpalah small group mana kan, jumpa mana-mana saya ke. Kita boleh lah. Harap kita jumpa tahun depan Doktor. Terima kasih Doktor. Khairi nak nyanyi Doktor. Khairi nak nyanyi. Khairi nyanyi Khairi. Nyanyi sekali, nyanyi. Okey. So terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat maju jaya. Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV.